Kak Alfie lah dia break screen. Okay. Assalamualaikum. Ustazah boleh dah. Alhamdulillah. Soal technical problem sikit dengan kita ini. So, Alhamdulillah. Okay. So, Alhamdulillah lah. Minta maaf lah kerana ada masalah technical sikit dengan kita punya OBS. InsyaAllah, mudah-mudahan tak ada apa perkara rintangan lagi lah dalam kuliah awal ni, insyaAllah. So, Alhamdulillah, pada sesi kuliah awal kita pada hari ini, tajuk yang kita akan yang akan ditujukan oleh Ustazah Muzayana, iaitu implementasi kepribadian Rasulullah kepada Muslimah. Tajuk ni pun kita buat pasal bulan ni bertemakan Rasulullah lah, pasal ada Maulidur Rasul. So Ustazah boleh itulah ulaslah berkenaan tajuk kita pada ini. InsyaAllah kita pun bulan ni kita akan menyambut kelahiran Rasulullah SAW pada 1810, iaitu 12 Rabiul Awal. So tanpa melengahkan masa lagi, insyaAllah silakanlah Ustazah Muzayana untuk teruskan kepada kuliah kita, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Sulaiman Hakim yang menjadi moderator pada petang ini. Okay, terima kasih kepada yang menjemput Ustazah. Hari ini kita bersama-sama dengan Wakaf Quran MY. MY itu apa tu? Okay, terima kasih juga kepada Manar Holding Sendirian Berhad. Masya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bertemu pada petang yang berbahagia ini atas tajuknya insya Allah implementasi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada muslimah. Jadi macam mana kita nak implement ke dalam kehidupan kita? Macam mana kita nak melaksanakan? Sebab kita cantik ni berada dalam bulan Rabiul Awal. Masya Allah, tabarakallah. Rabiul Awal adalah bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih agung. Okay, jadi siapa sahaja yang bersama-sama kita pada hari ini, baik dia muslimin, muslimat, orang dewasa, remaja, kanak-kanak, bahkan ibu-ibu, ayah-ayah kita yang menonton, yang mengkategorikan dirinya sebagai warga emas sudah, subhanallah. Ya, semua kita adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahniah kepada penganjuran ini dan tajuk yang cukup indah. Maka Ustazah memulakan bukanlah sebagai orang alim, dari pertama kali nak berkuliah ni sebenarnya tak layak pun dipanggil sebagai kuliah, tapi lebih untuk mencantum ukhuwah fillah dengan penganjur kita ni, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sukalah untuk permulaan ni Ustazah bawakan surah At-Taubah. Okay, surah At-Taubah daripada ayat yang ke-24. Sekejap ya, kita bawa dulu surah At-Taubah ayat 24. Mana hilangnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kalau yang ada Al-Quran, Al-Quran Manar, Al-Manar, Masya Allah. Kita gunakan Quran tu. Saya tengok tadi ditunjukkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba semua orang tengok ayat ke-24 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله Ini kalau kan. فتربصوا حتى Betul. يأتي الله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar ke suara Ustazah? Dengar Ustazah. Ke ter-unmute tadi? Tak apa tadi tak Okey. unmute set. Okey, kita tengok ayat yang ke-24 daripada surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika nenek moyang kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, isteri atau suami kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai, lebih daripada Allah dan Rasulnya, serta lebih daripada berjihad. Allahu Akbar. Serta lebih daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azabnya, kerana Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita baca ayat 24 surah At-Taubah, banyak insya-Allah pada bulan Rabiul Awal ini para asatizah kita akan membacakan tadabbur kepada ayat ini. Muslimin muslimat dirahmati Allah, memberi pelajaran kepada kita, siapapun kita, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita perhatikan, sekejap ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Baik. Ustazah ada problem dekat skrin sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Baik. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jika nenek moyang kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, semua yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 24 adalah semua insan ataupun perniagaan ataupun harta benda yang kita sayang. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah turunkan ayat ni untuk memberi satu kesedaran kepada kita. Selama kita mengaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sebenarnya yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Ya, sebenarnya kita nak sebut, kitalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita celik mata sampailah nanti malam kita tutup mata. Sekejap. Hakim boleh tutup Hakim punya kamera tak sekejap? Nanti bila Hakim nak start, Hakim sambung balik. Sorry. Boleh Ustaz? Okey, cantik. Okey, baik. Macam Ustazah tak reti nak kecilkan skrin ni, dia jadi besar. Oh, okey, boleh. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Bila kita perhatikan apa yang kita sayang atas dunia ni, sebab kita tak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hidup seperti sahabat radhiyallahu anhu. Jadi macam mana Ustazah nak melaksanakan cinta Rasul, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Jawapannya, muslimin muslimat dirahmati Allah, balik kepada Al-Quran pertama. Sebab Quran ini datang daripada Allah. Kalamullah disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Jadi bila malaikat Jibril menyampaikan, kita sebut siapakah BFF Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan malaikat, itulah dia malaikat Jibril. Siapakah BFF Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia? Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berkasih sayang kerana Allah dengan Abu Bakar sahaja. Semua, tidak memandang yang kaya ataupun yang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan menyantuni orang-orang yang Islam telah bersyahadah mengakui Allah dan Rasul depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada jiran tetangga
yang masih dalam Yahudi, yang masih tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kenapa Nabi SAW menunjukkan akhlak yang begitu baik? Kaedah inilah yang kalau kita nak guna pakai dalam kehidupan kita hari ini, kita penuh dengan alasan. Kenapa nak kena buat baik dengan orang tu, Ustazah? Kenapa? Jadi para muslimah, hari ini kita khususkan untuk anda, implementasi akhlak Nabi Muhammad SAW kepada para muslimah. Jadi macam mana kita nak mencontohi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau adalah seorang lelaki. Bila kita menyatakan bahawa Muhammad adalah Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Muhammad, selagi mana kita tidaklah berpakaian sepertinya Nabi Muhammad, itu pakaian orang lelaki, dah jelas-jelas lelaki tak boleh bertukar menjadi perempuan, perempuan tak boleh bertukar menjadi lelaki. Jangan kita memperbodohkan diri kita sendiri. Ni kenapa pula tutup aurat orang perempuan pakai jubah ni, pakai serban ni? Saya nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Sebab tu kita belajar kena macam-macam perkara yang dinukilkan dalam Quran, dibahaskan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para asatizah kita muslimin muslimat dirahmati Allah menceritakan bahawa kebaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersama keluarganya, bersama para sahabatnya. Keluarga itu bukan seorang isterinya Nabi, tapi beberapa orang yang bila kita telusuri setiap satu isteri itu ada kisah-kisahnya yang cukup indah. Ustazah dalam bulan Rabiul Awal ni juga memperkenalkan tentang asam garam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak beberapa siri kuliah yang Ustazah sarankan untuk mereka lihat, khususnya kepada wanita-wanita ataupun isteri, suami, siapa sahaja yang telah berumah tangga. Jadikan asam garam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai panduan untuk kita menjadikan rumah tangga kita ni sebagai lubuk pahala. Jadi bagaimana Nabi berurusan dengan para isteri, bagaimana Nabi berurusan dengan keluarga para isteri, ibu-ibu mertua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berurusan dengan ipar duainya. Sudah pasti isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai adik-beradik perempuan. Sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni puteri-puteri kesayangannya, termasuklah puteri tersayang itulah dia Fatimah Az-Zahra. Jadi bagaimana Rasulullah bersama-sama dengan mereka? Ini yang kita nak pandang, ini yang kita nak perhatikan, ini yang kita nak sebutkan bahawa implementasi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada muslimah menjadi contoh tauladan yang kita tak boleh sangkal lagi. Jadi kalau kita kata saya tak nak gunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita kata dah tak relevan dah Ustazah. Zaman dulu-dulu bolehlah, sekarang ni kenapa kita nak ikut Muhammad lagi? Ini kesilapan yang sangat besar. Sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Allah warning sungguh-sungguh kita dalam ayat ini. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan, yakni azabnya, kerana Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Awal-awal kita kata dah tak relevan, dah tak sesuai dah. Muhammad kehidupannya bukan nak berkereta besar, berumah besar, bermewah-mewah. Ada peluang untuk menjadi orang kaya tetapi sengaja memiskinkan dirinya. Memang taklah kita nak hidup pada tahun 2020 ni macam ni. Ni bahasa orang sekarang. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita bukan ada peluang berkereta, ni dah boleh rentas negeri nak balik kampung. Kita bukan disuruh naik unta seperti zaman Nabi. Bukan maksud Ustazah menghina keadaan ini. Tetapi silakan untuk kita hidup pada zamannya. Tetapi siapa contoh tauladan yang kita patut ikut? Kalau tidak, Nabi SAW tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul kepada umat akhir zaman. Takkan ada lagi Nabi selepasnya. Jadi kalaulah Nabi itu tidak sempurna sebagai contoh kepada orang lelaki ataupun orang perempuan, muslimin ataupun muslimat, sudah pasti Allah akan mendatangkan Rasul yang baru selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini tidak akan berlaku sampailah hari kiamat. Kena jelas sungguh. Kita bagi tahu dengan generasi kita, anak-anak keturunan kita, ceritakan tentang Muhammad dalam Rabiul Awal, di mana pun medium yang menceritakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustazah sendiri telah dibantu oleh tim khidmat untuk men-tiktokkan Jom Cinta Nabi. Ustazah tak reti nak TikTok ke nak apa semua ni, tapi dia pun buat, Masya Allah. Kan jadi bila dah siap, dah cantik, setiap hari dalam bulan Rabiul Awal, satu hadis, satu kisah daripada cerita yang berdurasi lebih kurang 1 ke 3 minit sahaja.
Tapi insya-Allah kan orang buka mata, orang tahu bahawa oh begini sosok tubuhnya Rasulullah. Macam ni harum tubuhnya Rasulullah. Macam ni warna pipinya Rasulullah. Sebab kita nampak walaupun bukan depan mata kita, tetapi insya-Allah akan lahir rasa cinta tu bila kita cuba untuk terus-terusan berkenalan dengan Rasulullah. Kesilapan kita, Allah dah bagi dah contoh tauladan tu, tapi kita masih mencari-cari orang yang belum tentu syurga. Ustazah, muslimin muslimat dirahmati Allah, ketika menulis buku dakwah penuh ukhuwah, yang tengah-tengah bertudung hitam tu kita hitamkan gambar adalah almarhumah Ustazah Syadia Abbas, dikelilingi oleh 22 orang ustazah Malaysia lah yang insya-Allah semua orang kenal. Jadi bila kita ajak mereka menulis ni, mereka cerita tentang pengalaman dakwah. Ustazah sendiri rasa kagum dengan cara hidup mereka. Ya Allah, patutlah jadi pendakwah yang hebat macam ni. Ya Allah, tegarnya mereka, bersungguh-sungguhnya mereka dalam menuntut ilmu. Jadi ustazah sendiri dalam rakan sebaya, rakan-rakan seperjuangan rasa kagum. Tapi bagaimanapun tak berhak untuk kita julang, oh inilah idola saya. Inilah yang akan saya ikut sampai kepada mati saya. Bukan. Tetap kita menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Akhlaknya sangat sempurna. Kenapa ustazah kata jangan berkiblatkan mereka ini? Ya, mereka ada nama-nama yang baik sebagai orang yang menyampaikan ilmu-ilmu yang baik. Tapi ustazah nak sebut, kami ini muslimin muslimat dirahmati Allah masih penuh dengan dosa. Banyak sangat dosa. Tak layak untuk kita kata, follow lah ustaz itu, follow lah ustazah ni. Ya, follow untuk apa? Selagi mana kita nampak baiknya. Kalau kita nampak dah buruknya, betul ke perkara itu dia lakukan? Jawapannya adalah wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu sampai masuk ke dalam dada orang tu. Kita ni, kita sekarang tengah melakukan apa? Ya, nampak baik. Kawan-kawan duk nampak nama siapa yang ada dalam live Facebook ni memang orang soleh ni, orang solehah ni contoh. Tetapi muslimin muslimat, apa tujuan kita hari ini untuk mendengar ilmu? Apa tujuan ustazah hari ini ke udara bercakap kepada anda? Apa tujuan penganjur hari ini? Itu adalah detik hati kita yang paling dalam, yang kita tak boleh sembunyi, kita tak ada hijab dengan Allah. Allah mengetahui sampai ke dalam dada tu. Ini yang menyebabkan kita selalu, ya Allah, kalaulah aku tak berkenalan dengan Rasulullah, macam mana nak datang rasa cinta tersebut? Allahu Rabbi, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi dalam konteks ini ustazah kata, tepuk dada, tanya iman, macam mana kita betul-betul nak mengelakkan diri sebagai orang yang hidup ataupun dimatikan Allah dalam keadaan orang yang fasik. Sebab itu ayat ini menyatakan muslimin muslimat, antara keputusan yakni azab yang Allah boleh awalkan di dunia ini, orang macam ni tidak akan mendapat hidayah daripada Allah. Na'udzubillah. Kita selalu minta, ustazah duk kata jangan sebut di lisan kita, Allah tak campak hidayah pada saya. Allah tak pilih saya dapat hidayah. Sebab tu saya tak pakai tudung lagi. Sebab tu ustazah saya tak baca Quran hari-hari lagi. Sebab tu saya malas bersedekah walaupun duit saya banyak. Allah belum beri hidayah. Ustazah jangan risau. Nanti bila Allah bagi hidayah, saya bukan saja solat, bahkan saya jadi imam kat masjid surau. Ni kadang-kadang sombong bahasa kita. Sebab apa dia kata Allah tak beri hidayah lagi. Sedangkan dalam Quran, Masya Allah, awal lagi kita dah kenal dalam suratul Fatihah, sebelahnya suratul Baqarah, kita tahu zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada ragu-ragu padanya, merupakan petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Kita nak letak diri kita, adakah aku telah benar-benar bertakwa ya Allah? Betul tudung kita labuh dah wahai muslimah. Betul dah dulu kita tak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Betul dah dulu kita tak jaga solat, sekarang kita tunggu waktu solat. Hasil PKP berapa ramai just stay at home-nya muslimah menunggu waktu solat. Terasa lazat rupanya kita menunggu waktu solat ustazah. Rasa macam khusyuk lebih macam kita solat dekat tanah haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kenapa rasa macam tu? Sebab walaupun bukan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, bukan imam yang baca sedap-sedap macam dekat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tapi kita bawa akhlak itu, sikap itu, kita menunggu waktu. Orang yang menunggu waktu, sahabat-sahabat muslimin muslimat, bukan solatnya di hujung-hujung waktu, pasti akan ada perbezaan. Nah, baru aku tahu kenapa para sahabat bila dah angkat takbir bersama Rasulullah merasa bersalah. Kalau Nabi dah angkat takbir, dia tak angkat takbir lagi. Kita tak apalah tahiyat nanti pun kita boleh masbuk lagi.
Tak apa, yang penting kita dapat 27 darjat. So yang lewat-lewat nak masuk dalam soft ni kenapa? Sembang-sembang dulu. Nanti lepas orang bagi salam terus nak balik Ustazah rushing, banyak lagi kerja. Tapi awal tadi imam dah Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak follow pun belakang. Saidina Umar denda diri dia bertemu Rasulullah. Hari ni ya Rasulullah 1/3 daripada hasil kebun kurma aku. Aku infak hadiahkan semuanya untuk kerja dakwah engkau ya Rasulullah. Awak banyak sangat ni dalam satu hari duk bagi 1/3 hasil kurma ni. Sebab aku denda diri aku. Sepatutnya kebiasaannya aku bersama-sama engkau ya Rasulullah dalam takbir yang pertama. Tahu Nabi mengimami solat, sahabat duk tunggu dekat belakang. Nak solat bersama-sama Rasulullah. Maksudnya di awal waktu. Sebab kata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Nabi adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada isterinya. Kerana apa? Antara bukti menolong kerja-kerja para isteri di rumah. Ya, diiyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tolong kerja-kerja isteri di rumah. Tetapi bila dipanggil oleh Allah, maksud masuk je waktu solat, tu kerja separuh jalan, kerja tak siap lagi, terus tinggalkan Aisyah, tinggalkan rumah, menuju ke tempat sujudnya. Allahu Rabbi. Kita solat, tapi kita kata pada solat tunggu sekejap. Ustazah sedang bercakap kepada diri Ustazah sendiri. Allahu Rabbi, tak mengapa lagi lah kalau kita sedang berada di atas jalan, kita sedang bekerja di luar rumah, orang perempuan payah takkan nak cabut tudung, nak ambil wuduk tepi-tepi jalan tu, nak solat sekarang-sekarang juga. Tapi rasa resah kalau dah azan kita tak mendahulukan sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kita bukan Saidina Umar Al-Khattab nak bagi, oh kalau hari ni saya ni kerja bayar gaji hari Ustazah, sehari RM30 kerja saya. Disebabkan hari ni saya lambat solat, maka RM10 saya nak bagi untuk agama Allah. Habislah tinggal RM20 saja. Balik beli cok pisang RM5, tinggallah RM15 saja. Apa yang kita dapat? Contoh muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab tu sahabat merasa bersalah. Jadi kita yang ini pun kita kata macam mana kita nak buat pelaksanaan ini dalam kehidupan kita. Melalui Quran dulu, melalui solat dulu, sebab Allah beri dah hidayah ini. Apa dia? Kita kurang merujuk kepada Al-Quran. Sedangkan Nabi SAW bila didatangi oleh para sahabat, sepertinya orang yang terpinga-pinga, sepertinya orang yang termangu-mangu bila ditanya, ya Rasulullah aku ada soalan ni, nak tahu satu-satu hukum. Nabi takkan terus jawab yes, Nabi takkan terus jawab kot, takkan jawab kurasalah, aku rasa betul dah apa aku jawab ni, tak. Sebab Nabi tak bercakap dengan nafsunya, tapi Nabi SAW merujuk kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar muslimin muslimat. Kita berapa banyak sembang kedai kopi, benda tak tahu pun kita kata betul, aku tahu dah. Nanti tengoklah kau minggu depan. Dia akan cakap macam tu pula. Kita pegang sepertinya pemimpin punya kerja pun kita ambil. Orang kutip sampah tak datang. Patut hari Selasa, hari Sabtu ni. Pasal apa tak datang, tak aku rasa ni. Orang Selangor sekarang tengah tak ada air. Jenuhlah kita 4 hari ni kita tak mandilah. Oh rupa-rupanya khabar insya-Allah betul lah. Petang ni katanya dah insya-Allah akan pulih sepenuhnya. Kita tak tahu hujung pangkal tiba-tiba kita nak ambil semua kerja orang. Akhirnya muslimin muslimat dirahmati Allah, kita stres dengan apa yang kita lakukan. Sedangkan ubat stres dalam Quran diajar oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 2S. Pertama solat, yang kedua sabar. Dah solat dah ustazah, maka sabarlah kita menunggu keputusan dari Allah. Awak kan dah berusaha, awak kan dah berdoa, itu je tugas kita. Jangan pernah mengambil kerja Allah, itulah hasil mutlak daripada Allah. Kalau kita ambil kerjanya Allah, kenapa kau bagi macam ni ya Allah? Sepatutnya aku nak macam ni. Muslimin, muslimat, kita memang akan stres. Jadi dah solat, sujud, solat itu lambang taatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Kita menunggu bukan dengan resah, bukan dengan gelisah. Kita menunggu jawapan ataupun keputusan dari Allah dengan sabar. Masalahnya sampai bila nak sabar? Cuba tanya Rasulullah. Tengok kehidupan Rasulullah. Sampai bila Rasulullah bersabar? Pandemik ni dah 1.5 tahun sampai bila ustazah? Nabi di lockdown terus. Masya Allah. Dihalang untuk mendapatkan makanan hatta mujurlah punya isteri seperti Khadijah Al-Kubra. Yang 1/3 daripada kota Mekah milik kekayaannya Khadijah Al-Kubra. Tak apa berhabis. Aku akan belikan makanan, bawa stok-stok makanan
Untuk siapa? Untuk pengikut-pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhabis. Insan yang paling kaya raya, hartawan, rupawan, dermawan. Apa yang tidak berlaku kepada Khadijah? Dan akhirnya Masya Allah sanggup menyebutkan kepada Rasulullah, andai selepas kewafatanku tulang temulangku boleh dijual, dijadikan jambatan untuk pekerjaan dakwahmu, kelangsungan kerja dakwahmu ya Rasulullah, gunakanlah tulang belulangku itu. Tak cukup ketika hidup, lepas matinya pun masih nak bantu Rasulullah dalam kerja dakwahnya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, baru satu ayat ni kita ambil, surah At-Taubah ayat 24. Tapi kita duk bertanya-tanya, kenapa Allah bagi aku macam ni? Kenapa hidup aku jadi tak tenang? Kenapa aku macam tidak dipimpin dengan hidayah? Kerana kita yang memilih kehidupan kita macam Islam, tetapi kita yang rosakkan agama kita sendiri. Na'udzubillah. Sebab kita tersilap mengambil idola. Rasulullah tu tak layak dipanggil satu idol. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab dia adalah qudwah hasanah. Ada ustaz-ustaz yang marah sebut Rasulullah sebagai idola. Idola ni untuk artis bolehlah. Ustazah tak nafi. Memang ada yang berpendapat demikian. Tapi cara faham kita, apa yang kita maksudkan tak menjadikan orang lain sebagai contoh kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tepuk dada, tanya iman untuk fasa yang pertama ini, adakah kita sudah benar-benar membuka luas mata hati kita untuk hanya pandang Rasulullah. Kalau sabarnya Rasulullah sampai matinya Rasulullah. Kalau diberi kejahatan oleh pihak lain kepada Rasulullah, Rasulullah tetap membalas dengan kebaikan. Kalau Rasulullah tu berhak kaya tapi memilih untuk hidup miskin. Kalau Rasulullah itu berhak dipuji selambung-lambung tinggi pujian sebab orang yang duduk di tahta nombor 1, tapi Rasulullah tetap suka memilih berkawan dengan orang-orang miskin. Kerana kata Nabi, berkawan dengan orang miskin lebih tinggi syukurnya berbanding orang-orang kaya. Kerana dalam jiwa orang kaya itu, kalau tidak benar-benar bersyukur kepada Allah, lebih banyak yang cenderung kepada kesombongan. Sedangkan sombong ini sebesar zarah ada pada hati, tak mungkin akan dijemput ke syurga Allah, maka orang ini yang akan dihumban ke dalam neraka Allah. Wa na'udzubillah. Jadi cukup dulu kot untuk pertemuan pertama kita ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Ustazah. So kita akan rehat sebentar sama 2 minit bagi Ustazah nak minum air ke. Kalau Ustazah nak rehat set, insyaAllah. Sementara tu jangan lupa lah dekat FB Live, insyaAllah dah 113 orang. Alhamdulillah. Boleh tag, boleh ajak mai ke kita punya kuliah ni. Kita boleh tambah lagi ilmu kita tentang kepribadian Rasulullah terhadap muslimah. Okay, so alhamdulillah, kembali ni kita nak sambung, nanti kita akan dalam beberapa minit ini kita akan sambung untuk sesi kedua dan kita akan bincangkanlah tajuk kita tajuk kita yang bertemakan Maulid Rasulullah SAW. So tajuk kita adalah implementasi kepribadian Rasulullah kepada muslimah. Tapi sebelum tu mungkin banyak orang dah tengok ni, muslimah kita tengok banyak insya-Allah. So salah satu daripada kepribadian Rasulullah yang kita nak cerita sikit lah, isteri dia kadang-kadang suka merajuk dengan suami. Macam Akil pun ada isteri dia pun suka merajuk. So daripada Rasulullah pun dia akan contoh Aisyah lah yang wajib contoh. Contohlah ada hadis Nabi SAW akan memanggil dengan cara memanja, panggilan yang mengandungi unsur manja dan mesra. So mungkin nanti Ustazah boleh olah lagi lah kalau ada macam mana Rasulullah layan isteri ke muslimah lah kata, insyaAllah. So kalau Ustazah dah sedia, kita boleh teruskan insyaAllah. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Special ni jemputan daripada wakaf Quran
Quran wakaf ke wakaf Quran tadi? Minta maaf Ustazah. Wakaf Quran. Wakaf Quran. Muslimin muslimat sebab apa? Sebab mereka bagi Ustazah rehat Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah risau juga takut Hakim cakap panjang sangat. Pasal apa? Muslimin muslimat dirahmati Allah sebabnya Masya Allah Ustazah duk dengar Hakim duk cakap utara ni syok lah. Malam ni Ustazah pun nak balik ke utara, kampung suami. Jadi seronoklah dengar orang kampung bercakap. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi sebab malam nak balik kampung, Ustazah wajibkan diri Ustazah untuk bertemu dengan bapa Ustazah sebelum Ustazah pergi bermusafir. Yang mana beliau duduk di kampung Datuk Keramat KL ni. Jadi Ustazah kenalah pergi rumah bapa Ustazah sekejap. Dah janji dah dengan adik semua. Tak apa, pukul 4 nak selit jap pergi rumah bapa. Sebab apa? Sebab pukul 5 ada kuliah lain. Ni siapa yang menonton ni ramai anak-anak murid Ustazah juga ni. Pukul 5 kita bersama Muslimat Melbourne, kuliah mingguan kita. Lepas tu nanti Ustazah terus ke Tiga Al-Hijrah untuk rancangan dengar malam ni. Terus Ustazah gerak balik ke Kulim insya-Allah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa yang Hakim sebutkan tadi? Isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Aisyah. Kita cerita tentang kepribadian Rasulullah yang boleh kita guna pakai wahai para muslimin muslimat dirahmati Allah untuk para muslimah. Kita hidup di akhir zaman yang macam-macam datang depan mata kita. Kita klik je kita nak ikut yang mana. Kan semuanya tu atas hujung jari kita sahaja. Mata kita suka pandang yang mana, hati kita mengiyakan yang mana, maka beratlah jari kita untuk klik yang itu. So pilihan atas kita. Ustazah selalu sebut remote control atas kita. Sebab itu Ustazah suka merujuk lagi kepada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat 21 surah Al-Ahzab. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik buat kamu. Itu qudwah hasanah. Iaitu bagi yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat serta yang banyak mengingati Allah. Pertama, jadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Kerana apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Kita mengharapkan rahmat Allah. Hidup atas dunia, Ustazah Zai selalu minta aminkan doa Ustazah. Wahai Allah, pandang aku dengan pandangan rahmat-Mu. Jangan Engkau lepaskan aku walau dalam sekerdipan mata daripada pandangan rahmat-Mu. Sedetik, sekejap, sekerlipan mata kita tak nak Allah pandang kita tanpa rahmat. Sebab Allah maha melihat hamba-Nya, bukan zahirnya. Sahaja, bukan zahir sahaja. Pakai tudung hijau hari ni Ustazah ni tak. Tapi bagaimana perjalanan hati kita, denyut jantung kita seiring nafas kita ni. Kita gunakan untuk siapa? Betul kita dah tunaikan zuhur tadi lillahi ta'ala, untuk Allah. Betul tadi kita dah infak RM1 2 lillahi ta'ala. Tapi kenapa kadang-kadang muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak bersifat seperti Rasul yang buat apa sahaja, dia tak ada kepentingan-kepentingan tertentu. Contoh, kenapa Nabi SAW masih bersolat sampai bengkak-bengkak kaki? Kenapa Nabi SAW masih menyantuni para isteri? Pendek kata minta maaf sebut kalau Nabi nak buat jahat dengan isteri, dengan anak-anak, dengan jiran tetangga, tak kisah dah. Sebab Nabi telah diberitahu engkau adalah penghulu syurga. Jadi kenapa nak kisah nak buat baik? Nama aku dah duduk dalam syurga dah. Sebab itulah yang terbaik pilihan Allah tak pernah silap. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu dirinya pemimpin umat akhir zaman. Tahu dirinya yang akan memimpin kita meneguk air dari telaga Kausar. Tahu yang akan menjemput kita masuk ke dalam syurga. Nak masuk syurga tu tak seorang-seorang. Nabi toleh dulu kepada umatku mana. Nak ajak umat dia masuk kepada syurga Allah. Tapi layak ke kita? Ringankah kaki kita melangkah untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi tujuannya muslimin muslimat dirahmati Allah, minta rahmat Allah. Sebab kita akan berdiri di mahsyar yang akan terputus segala nasab. Maknanya kita nak minta tolong ibu, ayah, adik-beradik kita.
tak akan ada nilai dah ketika itu. Harta benda kita, pendek cerita contohlah kita faham macam hidup atas dunia ni, tak apalah ustazah, amal tak banyak pun. Kita pakai je kain kafan kita tu bubuh poket, suruh anak kita isi banyak-banyak duit dalam tu, kita rasuahkan aja malaikat mungkar nakir sampailah dekat mahsyar nanti, tak apa. Senang je. Jangan cakap seperti orang yang langsung tidak ada adab dengan Allah dan Rasulnya. Muslimin muslimat, sebab kita dalam keadaan tak memahami agama Allah, peluang untuk belajar atas bawah depan belakang kiri kanan, pandemik, tak boleh hadir majlis-majlis ilmu, tetapi maka Allah kita masih lagi boleh untuk hadir secara dalam talian seperti ini. Tidak ada terputusnya ilmu. Jadi jangan pernah kita kata kita akan selamat sedangkan rahmat Allah tidak sampai kepada kita. So apa yang kita harapkan dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah adalah rahmat Allah. Bila kita banyak ikut Rasulullah, insya-Allah di akhirat kelak saat tak ada siapa yang menghulurkan talian hayat untuk membantu kita, tapi kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana juga nak menjadi kesayangannya Allah? Macam mana juga nak mencontohi Rasulullah? Wa dzakarallaha katsira, serta banyak mengingat Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, banyak dalam kesibukan kita, bukan suruh tinggal kerja kita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, lalu kita duduk bertafakur, duduk buat apa tu, menung saja, duduk ingat Allah lah ni. Tapi semua kerja tak selesai. Tak, bukan gitu. Okay, jadi daripada ayat yang Ustazah bacakan tadi, jelas sebenarnya menunjukkan kepada kita akan perihal orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan. Kita mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan mentaati hukum hakam sahaja. Ya dah tahu dah ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat, ini haram, tahu dah. Akan tetapi kita berusaha untuk menerapkan nilai-nilai akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita juga. Okay, Ustazah sebutkan ketika Ustazah dengan satu usaha kecil awal tahun dulu dalam tempoh kita masih just stay at home, Ustazah keluarkan buku nota demi ummah kerana Allah. Ustazah beri 10 pesanan pada muka surat yang pertama untuk seluruh calon-calon wanita solehah. Antaranya bermula dengan Ustazah minta seluruh muslimah tolong paling kurang buat 2 rakaat solat sebelum menjelangnya azan subuh. Memang kalau ikut nak cakap tulis itu pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Tapi kalau dah tak mampu, kunci jam tiap-tiap malam pukul 2 pagi, 3 pagi pun tak terbangun juga, apa salahnya setengah jam sebelum azan subuh? Kenapa? Di sana ada solat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kepribadian Nabi, tak tinggal solat malam. Bahkan namanya sudah jelas-jelas, ibarat kita nak faham, takkan masuk orang lain sebab pintu syurga sudah tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulunya. Tapi dia menyebutkan dirinya, ya, dia mengakui malam Allah ciptakan wa ja'alna al-laila libasa sebagai pakaian, tempat istirahat kita. Keletihan dengan kerja-kerja harian atas dunia, silakan gunakan malam untuk istirahat. Tapi Nabi SAW tidurnya sedikit. Tak macam kita, sikit-sikit tidur. Allahu Rabbi, muslimin muslimat dirahmati Allah. Nampak di situ pentingnya keikhlasan Nabi SAW yang paling patut kita contohi. Jadi di mana kejayaan dunia Islam di atas tangannya pimpinan Nabi SAW, keikhlasan. Bukan kerana orang yang kerap tolong dia lah yang dia selalu bantu, yang dia selalu kasih, yang dia selalu sayang. Hatta orang yang selalu keji dia, semua orang tahulah. Ustazah rasa bila Ustazah cerita tentang lepas wafatnya baginda Nabi SAW, Abu Bakar bertemu dengan puteri kesayangannya Aisyah, beritahukan kepada aku apa lagi yang Rasulullah buat, tapi aku tak buat lagi. Aisyah menjadi saksi ayahnya ni sahabat karib yang sangat baik kepada Rasulullah. Apa yang Nabi buat dari segi akhlak kebaikan pasti ditiru oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada wahai ayah, semua kau buat dah wahai ayah. Apa yang dibuat oleh Rasulullah semua kau buat dah ayah. Nak tahu lagi, bagi tahulah Aisyah, aku sanggup buat, aku nak follow Nabi betul-betul ni. Contoh gitulah bahasa dia. Adalah seorang Yahudi tua di hujung kampung ni. Masya Allah.
yang akhirnya Abu Bakar mendatangi. Seorang Yahudi yang didatangi itu, pagi-pagi Nabi SAW duk suap roti. Bukan suap sahaja sebab lelaki Yahudi itu tua, buta pula. Abu Bakar pun mendatangi, siapalah bagi makan dekat Yahudi tu. Tak tahu pun dalam sibuk-sibuk Rasulullah, Nabi duk ambil kesempatan setiap hari beri makan kepada lelaki Yahudi tua itu. Allahu Rabbi. Rupa-rupanya bila disuap, ditepis tangan Abu Bakar. Ni bukan orang yang biasa. Siapa engkau? Kan Abu Bakar duk senyap saja. Tapi dalam pada siapa engkau tu mulut duk mengomel lagi ni. Kau tahu tak Muhammad tu? Kan itu penipu tu, tukang sihir tu. Dia kutuk Muhammad gila-gila punya kutuk. Abu Bakar dah tak boleh dengar. Yang engkau kutuk itulah yang setiap hari memberi makanan, menyantuni engkau dengan kebaikan. Sahabat-sahabat dengan akhlak yang begitu dalam ketuaannya seorang Yahudi akhirnya akur dan tunduk betapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kekasih Allah yang sangat mulia akhlaknya, yang paling patut ditiru oleh setiap kita. Kenapa? Sebab jiwa yang ikhlas. Tak peduli dah orang kutuk dia ke apa, yang dia tahu dia nak tolong orang. Tak ada kepentingan. Kalau aku tolong Yahudi buta ni, dia bukan nampak pun aku yang tolong dia. Masya Allah muslimin muslimat. Ini kita boleh cakap, Ustazah Zai boleh cakap laju, cantik macam ni. Tapi sebenarnya kalau kita nak tiru boleh ke? Kerana kita dengar orang kecam keji kita sikit dah, kita unfriend dia terus dah. Kita block dia terus dah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Boleh lagi lisan kita sebut, aku ikhlas ni. Aku ikhlas berkawan dengan kau. Tapi nak tengok apa yang aku dapat kepentingan berkawan dengan si Fulan ni. Jujurlah pada diri, walaupun kita tak mungkin, takkan sampai bila-bila kita menjadi Rasulullah itu. Bahkan nak tiru akhlaknya Abu Bakar, Saidina Uthman, Umar, Ali, kita tak mungkin dapat. Tapi sekurang-kurangnya bermuhasabahlah setiap hari. Layakkah aku mengikut Nabi SAW yang bukan sahaja ikhlas kepribadiannya Rasulullah, wahai para muslimah untuk kita tiru, sentiasa bertawaduk. Ma makna rendah diri. Bukan rendah diri, sikit-sikit tak apalah, hangpilah, aku ni orang miskin, aku tak tahu apa, bukan. Tapi hatinya walaupun dia berada di kedudukan paling tinggi, dia sentiasa merendahkan dirinya, Masya Allah. Nak berkawan dengan orang-orang yang susah. Nak berkawan dengan orang-orang yang miskin. Bahkan cakapnya sama je antara orang kaya, orang miskin. Begitulah cara cakapnya disenangi oleh semua orang. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Kerana Nabi SAW tak pernah memandang ketinggian tahta yang dia duduki sebagai orang pertama yang membina daulah Islamiyah di bumi Madinah. Sepatutnya orang semua kena tunduk pada dia. Tak payah dia cakap semua orang tunduk pada aku. Seperti katanya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan engkau yang paling tinggi. Tak pernah Nabi Muhammad SAW sebutkan demikian. Bahkan Nabi cukup marah kalau ada orang memujanya melampau-lampau. Sebab dia mengakui dia manusia biasa. Aku manusia biasa seperti kamu. Aku bukan Tuhan. Okay, jadi segala yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dia akui ini merupakan kurniaan Tuhan. Wahai para muslimah yang dulunya tak berapa cantik, sekarang tiba-tiba dah jadi cantik. Jangan sampai dengan cantik kita menatijahkan sombong. Duhai para wanita, orang PKP sampai tak ada gaji dibuang kerja. Kita aktif meniaga online, rupa-rupanya orang lain tak ada punca rezeki. Terjejas PKP, kita pula makin kaya raya. Dah kaya raya terlupa diri pula, makin sombong sebab pendapatannya semakin tinggi. Rupa-rupanya muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah lekakan kita semua dengan dunia tipu-tipu ini. Allahu Rabbi. Kenapa ya orang sebut perkataan dunia tipu-tipu ni? Sebab semuanya akan berakhir. Yang paling benar dan tepat adalah yang dibacakan dalam talqin ketika kita berada di dalam tanah. Percayalah bahawa kubur itu benar, titian sirat itu benar, mahsyar itu benar, syurga dan neraka itu benar. Kampung akhirat. Selepas kita melalui alam barzah, sebenarnya kita dah masuk dah ke dalam alam akhirat itu. Maknanya apa lagi yang kita nak bawa? Berbangga dengan dunia yang kita dapat, yang kita kejar selama ini? Rasulullah tidak menyisakan sedetik pun isi dunia dalam dirinya. Bahkan semuanya dibelanjakan untuk kesenangannya di akhirat Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Memang sukar untuk kita contohi muslimin muslimat. Sebab selalunya antara lelaki dan perempuan jiwa yang rapuh, mudah sebenarnya. Asal dipuji, 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 inilah sebenarnya ujian yang paling besar bagi wanita. Sahabat-sahabat, dan yang paling terkesan bila dikeji, kadang-kadang orang lelaki relax je. Abang ni orang duk kutuk-kutuk abang boleh relax je. Saya tak boleh terima lah macam ni. Isteri pula yang marah-marah. Sahabat-sahabat, kenapa kita orang perempuan terlampau sensitif? Kita macam telinga kita cukup nipis bila dengar cerita-cerita demikian. Sedangkan cerita-cerita daripada Al-Quran, jaminan wanita-wanita syurga, Masya Allah, kita tak nak tiru pun. Itu yang Ustazah nukilkan tadi. Bangun setiap sebelum azan subuh. Kalau boleh bersihkan diri, insya Allah rasa segar tubuh. Sehat rasa badan kita. Sebab apa? Sebab kita mandi sebelum subuh. Ini juga antara ciri-ciri yang tak payah pakai duit modal tinggi sangat. Macam mana boleh sehat? Macam mana boleh ceria? Macam mana tubuh jadi segar pagi-pagi tak lemau? Sahabat-sahabat, sebab kita mulakan dengan bercakap-cakap dengan Allah. Sebelum kita memulakan hari baru kita, yakni selepas subuh. Dan Ustazah pesan juga, setiap hari, duhai para wanita, tolong jangan cuti daripada program ilmu. Jangan pernah ada hari tanpa ilmu. Jangan pernah ada hari tanpa Al-Quran. Every day. Itulah me time kita dengan Al-Quran, dengan majlis ilmu. Kerana apa? Di situ kita dapat polish sungguh-sungguh keimanan kita. Kita tak boleh nak kata, iman senipis bawang, Ustazah. Macam kita yang mengiyakan. So nak jadi iman kita ni tebal, kental, sahabat-sahabat muslimin muslimat, Allah datangkan pelbagai ujian. Jadi Ustazah dah sebut dah antaranya tadi, solat di awal waktu, pakaian bersih, patuh syariah. Ini semuanya akhlak Nabi SAW. Sebab Nabi yang bagi tahu kita, kebersihan adalah separuh daripada iman. Kita yang paling mahal, kita berbangga-bangga dengan pakaian mahal kita. Yang paling nampak up to date sekali. Okay? Sebenarnya itu tak dipandang pun oleh Allah. Asal kita berpakaian patuh syariah, kita singgah solat kat mana-mana, tak sibuk dah nak cari sarung lengan, stokin, cari telekung, akhirnya tak solat. Payahlah Ustazah PKP ni, surau pun tak ada letak telekung. Nak solat pun susah. Kamu tak tahu ke SOP terkini, kita memang tak seronok macam tu. Tapi kita kena akur lah. Kenapa nak ke mana-mana tu masih perlu lagi pakai pakaian yang terpaksa kita tukar menukar. Nak sembahyang tukar pakaian lain. Kalau pakaian kita dah bersih suci, pakaian kita dah lengkap menutup aurat kita dengan sempurna, kenapa kita nak resah gelisah? Ni dah ada yang rentah negeri bercuti ke sana sini, sahabat-sahabat. Jangan program-program kita sepanjang just stay at home. Solat di awal waktu, Quran tak tinggal, bercakap yang baik-baik dengan seluruh ahli rumah. Pergi holiday baru 2 hari, 1 malam, 3 hari, 2 malam, Quran langsung tak baca dah. Solat kita tinggal dah. Sedangkan Nabi SAW bukan tak biasa bermusafir. Dengan unta di tengah-tengah panas, siap boleh duduk solat berjemaah lagi. Masya Allah, tabarakallah. So kat mana yang kita kata kita nak apply apa akhlaknya Nabi, kepribadian Nabi dalam seluruh kehidupan kita. Kita tak mengakui bahawa dalam diri kita sudah lupa akan tawaduk, merendah diri, bahkan penuh dengan kesombongan. Belum diangkat menjadi Nabi, jadi pemimpin pun tidak. Masya Allah, jadi orang kaya pun tidak, baru on the way nak kaya, sombong dah. Sebab tu Allah tak bagi kaya sungguh. Orang macam ni baru on the way nak kaya dah sombong dah. Baru tukar kereta kecil sikit kepada kereta yang sederhana besar, sombong dah. Kalau bagi kereta yang super besar, semua orang main dia langgar, tak tegak dah jiran-jiran semua. Itu antara contoh. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak tanyalah pada diri kita. Okay, kemudian satu lagi, tanyakan kepada diri. Pernah tak kita ada sifat membangga diri? Sebab sifat ini tak pernah ada pada baginda Nabi SAW. Ia sebenarnya terhasil apabila seseorang itu merasakan dirinya lebih baik daripada orang di sekelilingnya. Ini yang paling takut muslimin muslimat. Apa jua bentuk, akulah yang paling terror masak dekat taman ni. Sebab semua jiran-jiran puji masakan aku yang paling sedap. Hati-hati. Sebab ini sangat bertentangan dengan tawaduk, kalau kita bertentangan dengan sifat tawaduk, dan kalau kita tidak rawat penyakit hati yang begini, dia akan mendatangkan penyakit-penyakit yang semakin memparah nanahkan hati kita. Apa antaranya riak.
apa antaranya ujub, apa antaranya sum'ah, yang perkara-perkara ini sama sekali tak pernah singgah di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Nak kenal semua ini muslimin muslimat adalah dengan ilmu. Okay? Kenali, cintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Ustazah pesan juga dalam buku Ustazah ni, Ustazah tulis, wahai para muslimah, sentiasa upgrade iman dan ilmu serta kecantikan diri. Bila sebut kecantikan, ramai orang perempuan suka dengar. Kan tengok Ustazah Zai pun suka kecantikan diri. Betul? Tapi pastikan bedaknya adalah wuduk. Kita suka bersihkan diri. Hari ini semua orang. Tadi tengah hari lepas Ustazah mengajar di Masjid Al-Ikhlas Shah Alam. Ustazah singgah makan dekat kedai Farah Diba dekat dengan masjid. Masya Allah, Ustazah dengan sahabat jajar. Ustazah tengok mokcik-mokcik. Penuh satu meja tu penuh. Wah, ini dah tak ada SOP apa semua. Nak bergambar-gambar lepas makan tu elok semua. Seorang jerit. SOP, SOP, SOP. Tapi merapat juga. Sahabat-sahabat muslimat. Apa yang ada singgah dalam kepala Ustazah? Ustazah sebut Allah. Kalau tentang undang-undang dunia, semua orang tak rasa tak rasa takut untuk saling mengingatkan. Okey, sorry, lupa SOP. Kalau kawan tegur pasal apa tudung hang pendek sangat, moncong terus. Pasal apa dah pukul 3 petang tak solat Zuhur lagi, marah terus, suka hati aku lah, itu hal peribadi. Masya Allah, tabarakallah. Kita dah hidup pada zaman yang sahabat-sahabat kita disuruh betul-betul gunakan akal oleh Allah. Berfikirlah. Betul ya Allah, sebenarnya pandemik ni betul-betul mengajar kita. SOP yang diciptakan oleh manusia kita boleh akur. Tapi SOP-nya Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita? Itu nak kena hand sanitize dulu. Sedangkan Nabi SAW memberitahu wuduk dan wuduk antaranya amalan Bilal bin Rabah. Tak pernah lekang dengan wuduk. Lalu kata Nabi, terdengar telapak kaki Bilal bin Rabah di dalam syurga. So usahakan untuk kita kerap berwuduk, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemudian lipstiknya adalah zikrullah. Kerana Nabi SAW tak pernah sunyi daripada zikrullah. Saat berperang pun ada zikrullah. Ini kan lagi saat duduk iktikaf di dalam masjid rumah Allah. Kita nama iktikaf dalam masjid. Tapi sebenarnya kita tak berzikir pun. Tetapi apa yang kita buat masih berfikir-fikir tentang dunia. Na'udzubillah. Kemudian muslimin muslimat, perhiasan bagi wanita solehah itu adalah akhlak yang indah. So nak copy paste akhlak yang indah ni bukan daripada contohnya sahabat-sahabat asatizah ustazah ni pun tak pernah seorang pun merasakan akulah manusia yang paling hebat, tirulah aku. Tak tentu syurga lagi walaupun kami sentiasa berdoa masya-Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah bersungguh-sungguh. Okay? Tetapi belum tentu layak. Tapi yang layak siapa bahkan menjadi ketuanya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak lain tak bukan kita nak gunakan, nak tiru, nak contohi kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui akhlaknya yang indah. Sebab kata Nabi, tidak aku diutuskan ke muka bumi Allah ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dan disebut oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Kita berani ke buang campak Al-Quran. Kita berani ke kata Al-Quran ni tak lengkap, tak sempurna. Itulah Muhammad SAW. Penuh dengan kesempurnaan, tidak ada kecacatan. Kita jauh untuk dibandingkan dengan Rasulullah. Tapi kesungguhan untuk meniru-niru kehidupan Rasulullah semoga membugar peribadi yang insya-Allah boleh follow Nabi rapat-rapat sampai ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Ustazah seronok dengan pertemuan kita pada petang ini. Tak banyak, semoga sedikit ada manfaat untuk diri ustazah yang bercakap, untuk para penganjur, salam ukhuwah fillah untuk seluruh yang menonton pada petang ini. Terima kasih banyak. Salam Rabiul Awal. Perbanyakkan selawat, cintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Pasal banyak yang kita semua dapatlah tadi daripada penerangan Ustazah. InsyaAllah. Salah satunya adalah sentiasa belajar upgrade iman dan ilmu serta kecantikan diri.
kecantikan diri tu nanti penuh kat Sephora. Okay, tak apa. InsyaAllah. So, terima kasih kepada Ustazah Muzayana kerana sudi kongsilah untuk kuliah awal kita daripada Manar Holding. InsyaAllah. Sebelum kita akhiri majlis kita, boleh minta Ustazah bacakan doa lah untuk tutupkan kuliah awal kita, insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada petang ini kami bertemu secara alam maya. Ya Allah, kami menekuni apa yang dicintai oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada dalam majlis ilmu, Engkau hantarkan para malaikatmu memayungi Kau lepaskan kami pada pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan dosa-dosa kami yang tidak sudi Engkau ampunkan. Sedangkan Engkau Maha Ghaffar, pengampun, ya Allah. Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Engkau penyayang, Engkau pemurah, ya Allah. Kami pohon kepadamu, hapuskan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Kami pohon kepadamu, ya Allah, andai Engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah, matikan kami dalam radiyatan mardiyah, matikan kami dengan qalbun salim. Kami cinta dan rindu akan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layakkan kami mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kami berdiri di mahsyar, ketakutan ditanya satu persatu tentang apa yang kami lakukan saat kehidupan kami ini, ya Allah. Maka segala amal soleh kami, walau sebesar zarah, Engkau balaslah ia dengan kebaikan, wahai Allah. Dorongkan hati kami hanya cenderung melakukan perkara-perkara yang Engkau redai, dan Engkau hijab hati-hati kami untuk melakukan perkara-perkara yang Engkau murkai. Kami pohon, ya Allah, pimpin kami ke jalan-jalan yang sentiasa Engkau sukai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beri kami bahagia di dunia, beri kami bahagia di akhirat. Jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lah. Ustazah nanti nak balik Kulim? Ya, betul. Malam ni. Balik malam ni. Kampung di Kulim ke? Atau duduk di Ustaz, suami Ustazah. Oh, kampung. Kami pun beroperasi di Kulim ni. Oh, ya ke? So, insyaAllah lah nanti bila-bila masa kalau Ustazah mudah-mudah nanti harap nak pulang tu tak ada apa, dipermudahkan lah urusan, insyaAllah. Kalau tahu buat besok je live dekat situ. Saya pun tak tahu Kulim. Okay, baik. pun tak plan pun. Okay, baik. So sebenarnya kami beroperasi di Kulim Kedah, Manar Holding, dan kami ada sediakan perkhidmatan wakaf Quran lah, wakaf Quran Malaysia, di mana kami memudahkan pewakaf untuk pewakaf, dan pada masa yang sama kita pun ada Al-Quran, Manar Al-Quran. Manar Al-Quran ni dia ni hardcover lah. InsyaAllah hardcover ni. Okay, kita ada soft cover juga. Soft cover ni adalah baldu series kita. Lembut, macam bantal. InsyaAllah bila kita baca, kita dapat pegang amat lembut. Lagi satu, kita ada sediakan Ustaz Manar. Ustaz Manar ni memudahkan kita lah untuk ada pembetulkan tajwid melalui Ustaz Manar kita. Kalau ada masalah bacaan yang kita tak pasti, boleh direct dengan Ustaz Manar, insyaAllah. Tak ada tanpa melengah masa. Ustazah pun nak pukul 5 sekali ada lagi kan, kita tutup majlis kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Abdul Rahim daripada Manar Holding Sdn Bhd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan satu perkara yang sangat-sangat istimewa kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu satu inisiatif khas yang dilancarkan oleh Manar Holding Sdn Bhd, iaitu Ustaz Manar. Ustaz Manar adalah satu inisiatif khas
iaitu sokongan dan bantuan memperbaiki ataupun memperbetul bacaan Al-Quran dengan pantas selama 24 jam dan 7 hari seminggu. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh direct bertanya dengan kita punya pasukan Ustaz Manar anytime, anywhere. Bila sahaja tuan-puan ada masalah berkaitan dengan Al-Quran, just menggunakan Ustaz Manar dan tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat jawapan dengan kadar yang segera. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca Al-Quran dan kita nak orang semak bacaan kita daripada Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di luar sana kita nak baca, kita kena cari guru, kita kena minta masa guru, kita kena buat bayaran yang tinggi. Tetapi dengan Ustaz Manar, hanya sekali sahaja bayaran, tuan-tuan dan puan-puan mendapat akses unlimited untuk memperbaiki 30 juzuk bacaan Al-Quran. Tuan-tuan boleh baca dan hantar kepada guru-guru semak dan perbaiki sekiranya ada kesilapan. Macam mana? Menarik tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu inisiatif yang baru dilancarkan oleh Manar Holdings Sdn Bhd. Mudah-mudahan inisiatif ini memberi manfaat kepada ramai sangat yang berada di luar sana, insya-Allah.